Mereka pun pergi cari dia, tetapi perempuan itu melemahkan mereka. Mana tak jumpa cari. Tapi tak jumpa cari. Perawi berkata, dia telah bernazar kerana Allah, jika Allah menyelamatkannya di atas unta itu, pasti dia akan menyembelihnya. Itu dia bernazar. Kalau dia selamat, dia akan sembelih unta itu. Bila dia sampai ke Madinah, orang ramai melihatnya, dan mereka berkata, itu Adba, unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun kata, sesungguhnya dia telah bernazar kalau Allah melepaskannya di atas unta itu, dia akan menyembelihnya. Pasti akan menyembelihnya. Mereka pun pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan perkara itu kepada baginda. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, subhanallah, bi'sa ma jazatha, buruk sekali balasannya terhadapnya. Buruk sekali balasan perempuan itu terhadap unta tu, kata dia. Dia bernazar kerana Allah, jika Allah menyelamatkannya dengan menaiki unta itu, dia pasti akan menyembelihnya. Tidak boleh disempurnakan nazar dalam melakukan maksiat, dan tidak boleh menyempurnakan nazar pada apa yang tidak dimiliki oleh seseorang itu. Itu hadisnya. Lepas tu hak satu lagi, dengan sanad satu lagi ni, sebenarnya beberapa sanad Imam Muslim mari ni, dia sebut kanatil adba, ada ceritanya. Adba tu adalah unta kepunyaan seorang lelaki Bani Uqail. Dan adba ini termasuk di antara unta yang tidak boleh dipintas lah. Laju unta ni, menang duduk depan semua. Di dalam hadisnya juga, dalam hadis ini, sanad ini disebutkan perempuan itu pun pergi kepada unta Zalul Mujarrasah. Dengan lafaz itu berbeza daripada hak tadi. Lebih kurang lah maksud dia, unta yang menurut dan terlatih. Dalam hadis As-Saqafi, iaitu naqatun mudarrabatun, mana ada tafsiran begitu. Mujarrasah tu naqatun mudarrabatun, yakni unta yang terlatih. Sampai situ. Baiklah, kita tengok dulu. Jadi cerita bagi kepada dua tadi. Di sini disebutkan bahawa kabilah Thaqif Thaqif ni dia sekutu kepada Bani Uqail. Hak pergi perang, hak pergi berlawan dengan sahabat-sahabat dengan Rasulullah di Madinah ni bukan puak-puak Uqail, tetapi puak-puak Thaqif. Walau bagaimanapun dia sekutu. Jadi puak-puak Thaqif berjaya menawan dua orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puak kelik, sahabat Rasulullah pula berjaya menawan seorang daripada Bani Uqail. Tapi Bani Uqail ni bukan terlibat secara langsung dalam pencerobohan itu. Yang terlibat secara langsungnya iaitu puak-puak Thaqif. Jadi sahabat-sahabat ni tangkap seorang Bani Uqail ni. Selain daripada tu, dia dapat juga seekor unta. Unta ni lah yang kemudiannya dimiliki oleh Nabi SAW, unta Adba. Jadi ceritanya orang yang kena igat tadi, unta dia lah, unta dia. Hak kena igat seorang tadi, orang Bani Uqail tu. Hak itulah ketika dia diberkas, dia kata, apa yang ambil aku? Lepas tu apa yang ambil unta tu? Dalam riwayat ni, unta tu bukan hak asalnya hak Nabi SAW, hak sahabat tidak, tetapi hak orang kafir tu, rajul min Bani Uqail tadi. Ini menunjukkan, dulu kita sudah jumpa dalam bab haji ke apa, khilaf ulama tentang unta Adba, Qaswa, dan lain-lain lagi, hak tula ke hak lain-lain. Sana ada perbahasan, ada khilaf. Ada orang yang kata hak tula, ada orang kata hak lain. Ada orang kata hak lain. Yang lebih tepatnya ialah orang yang mengatakan unta ni hak lain. Sebab Qaswa tu dia mari sekali dengan Nabi SAW masa hijrah tu. Dia naik atas unta, itu unta Qaswa.
Hak pakak suruh berhenti di rumah masing-masing tu. Orang ni suruh berhenti di rumah dia, orang ni suruh berhenti di rumah dia. Nabi SAW kata, utrukha fa innaha ma'murah. Lak ke dia, biar ke dia. Kerana unta ni diperintah. Jadi unta ni pelik ni. Dia berjalan dengan perintah Allah SWT. Dekat mana dia nak berhenti? Situ. Mana kira-kiranya dia pergi berhenti depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi pun singgah rumah dia. Sinilah, maksudnya sini, depan rumah dia. Berhenti situ. Jadi orang lain pun, rasa bertuah dia. Hebat Abu Ayyub ni, mana seorang yang istimewa. Sebab apa? Diperintah Allah unta tu mana pergi berhenti depan rumah dia. Orang lain padahalnya masing-masing mengatakan, kita sanggup segala-galanya menerima Rasulullah sebagai tetamu. Masing-masing kata lagu tu lah. Unta tu namanya Qaswa. Mari sekali dengan Nabi SAW. Memang hak dia ada. Hak ni Adba. Ada orang yang mengatakan Adba dan Qaswa ni hak tu lah. Tak. Sini jelas menunjukkan bahawa hak orang tu. Kalau tidak hak dia pun hak orang lain lah, hak orang kafir lah, yang ditangkap bersama dengan orang tu. Dan orang tu benar-benar tahulah cerita bahawa unta ni memang unta yang baik, tak boleh dipintas oleh unta-unta yang lain. Dia tahu. Kalau kata tidak unta dia pun, kalau kata unta dia pun, ya boleh jadi. Sebab tu dia lebih tahu. Perkara yang pertama. Yang kedua, di sini disebutkan bahawa orang itu diberkah. Berkah. Jadi berkah-berkah ni boleh, jika perlu. Sebagaimana orang kafir berkah orang Islam, orang Islam pun berkah orang kafir. Begitu juga orang yang salah, jika perlu diberkah, boleh diberkah, boleh digaring, boleh diikat tangannya, boleh. Di sini Nabi SAW tengok dia ketika diberkah, dia tak kata apa, tidak kata buka. Tak. Sebab apa? Sebab mungkin dia lari, macam-macam lah boleh berlaku. Itu benda yang kedua. Yang ketiganya, kita dapat faham daripada hadis ini bahawa orang kafir, kita sudah jumpa dah dulu dalam bab haji pun jumpa dah. Orang kafir pun dia pergi buat haji juga. Orang kafir pun buat haji juga. Dia kata bima akhadta sabiqatal hajj. Cuma dia buat haji cara dia lah. Ada kebetulan hak serupa dengan hak cara yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dulu. Ada yang tidak, banyak berubah. Sampai setengah-setengah tu telanjang, tawaf Kaabah tu pun ada. Walau bagaimanapun haji ni memang berjalan semacam sebelum pada Islam pun berjalan semacam. Nabi SAW mari, banyak perkara lain yang diubah. Hak sudah diselewengkan itu. Hak asas itu tidak diubah, iaitu mengikut Nabi Ibrahim. Mengikut Nabi Ibrahim. Maknanya dia buat haji. Lepas tu haji itu diterima oleh Allah SWT, itu soal lain. Soalnya haji ni buat macam semasa jahiliah lagi pun. Dan sebab itu orang-orang Quraisy dia ada kedudukan, dipandang mulia oleh masyarakat-masyarakat Arab yang lain. Sebab dia menjaga ni urusan haji ni, beri minum air, beri kemudahan apa-apa lagi kepada orang ramai yang pergi buat haji. Jelas menunjukkan bahawa orang kafir buat haji juga. Dan buat haji situ. Tetapi keadaan Kaabah tu pada masa jahiliah memanglah seperti yang kita maklum dalam hadis-hadis, banyak berhala dalam Kaabah tu pun beratus-ratus. Dalam Kaabah tu saja. Dalam Kaabah tu saja. Walaupun begitu, Nabi SAW terus mengadap situ juga. Bukan mengadap berhala tu tak. Baru dirobohkan berhala apa tu setelah Nabi SAW Fatih Makkah. Sebelum pada tu kan sudah mengadap selama mana semaya tu mengadap tu. Ini tidak menghalang. Tidak bermakna apabila dalam Kaabah tu ada benda yang tak molek, yang tak betul, maka kita tak boleh mengadap dekat tu. Tidak. Dan orang Islam tak ada niat. Nabi SAW pun ajar tak ada niat apa sebab berhala apa. Tak ada, mengadap kepada Kaabah. Ini tidak menghalang. Begitu juga kalau daripada situlah ulama-ulama faham, kalau seseorang tu dia semaya, depan dia tu ada patung, tak apa. Dia tidak maksud sebuah patung tu. Kalau depan tu katakanlah ada patung, dia semaya tak apa. Sah semaya dia.